وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Luqman Hakim. Okey. Okey, jadi sebelum kita masuk tengok soalan yang Johor, isi Johor, kita tengok soalan yang apa tu? Yang isi soalan isi semalam. Yang saya kata ada sedikit kebetulan Ya, mana soalan tu Sekejap, saya kena masukkan dulu. Mana soalan tu? Kertas 2 kertas 2 slide. Okey. Okey, jom kita tengok soalan yang ini soalan essay 9E. Okey, 9E ni saya ingatkan soalan tu salah tapi sebenarnya soalan tu betul. Jawapan tu betul. Okey. Okey, di sini cikgu nak tekankan, okey kelas, tengok yang ni langkah 2. Ni soalan semalam lah. Okey, pertama sekali soalan dia macam biasalah bila soalan essay dia minta dia suruh cari apa tu? Kita recall balik soalan ni dia suruh calculate mass of sodium chloride obtained. Pendek soalan ni kan, calculate the mass of sodium chloride obtained. Tapi actually soalan ini dia calculation dia ada 3 markah. So ada 3 step. Okey, untuk selesaikan soalan yang macam ni yang suruh cari mass, yang suruh cari mole, suruh cari number of particle, suruh cari volume, biasanya ada 3 markah. Okey, langkah pertama apa pelajar perlu buat ialah anda pertulis dahulu chemical equation. Okey. Tapi untuk pengiraan chemical equation tak ada markah. Okey, tapi kamu kena tulis supaya kamu nampak dia punya ratio dia macam mana. Okey. Jadi yang ni sodium hydroxide. Okey. Bertindak balas dengan hydrochloric acid, so akan dapat sodium chloride campur water. Okey. Dan tindak balas ni dah balance. Okey, langkah yang seterusnya apa perlu kamu buat kat chemical equation ni ialah masukkan segala maklumat yang dia bagi. Jadi sodium hydroxide volume dia adalah 25 cm3. Manakala yang asid ini volume dia adalah 25 cm3 dan molarity dia adalah 2 mol per decimeter cube. Okey. Jadi yang apa? Yang sodium hydroxide kita dah tahu dah volume dia berapa. Yang kita cari tu volume dia bukan volume, kita dah tahu dah dia punya concentration dia ni. Kita dah kira dah tadi soalan yang mula-mula tu 1.4 mol per decimeter cube. Molarity dia adalah kita dah kira dah 1.4 mol. Yang ini daripada calculation lah, soalan yang pertama. Calculation. Okey. So, dia suruh cari volume siapa tadi? Sodium chloride suruh cari mass of sodium chloride. So kita buat kat sini anak panah mass. Okey. So apa langkah dia? So bila soalan ni melibatkan pengiraan, pelajar kena buat macam ni. Cari mol sebab ada 2 maklumat kan dekat reaktan, cari mol dua reaktan ni tadi. Berapa mol dia? Yang ni pun berapa mol dia. Okey. Dah dapat mol ini. Okey, kita kira dululah. Okey, jadi yang ni sama dengan, saya besarkan. Okey, 25 darab 1.4 bahagi 1000. Dapat berapa mol? 25 darab 1.4 bahagi 1000. So dapat 0.03 mol. Okey. Okey, yang kedua ni HCl berapakah dia punya mol dia? Mol dia adalah sama juga mv/1000. So 2 darab 25 bahagi dengan 1000. So akan dapat 25 darab 2 bahagi 1000.
0.05. Okey. So daripada mol ini penting sebab kita nak cari ratio untuk cari mol ni pula apa? Nak cari mol untuk sodium chloride. Okey, isu di sini ialah nak guna mol yang mana satu. Tu isu dia. Okey, kalau mol dia sama, kalau dua-dua reaktor ni mol dia sama, jadi pelajar boleh ambil lah mana-mana satu. Okey. Tapi kalau mol tak sama, apa yang pelajar perlu buat ialah kamu kena bahagi dengan coefficient number dahulu. Okey, 0.03 mol bahagi dengan coefficient number dia satu kan ni. Satu, ini pun satu. Bahagi satu dapat 0.035 juga. Yang ni 0.05 bahagi 1 dapat 0.05 juga. Okey, bila kamu dah bahagikan dengan coefficient number, pilih mol yang paling kecil. Jadi kita tengok kat sini mol yang paling kecil adalah yang ada pada sodium hydroxide. Boleh faham Pilih mol yang paling kecil setelah dibahagikan dengan coefficient number. Okey. Kenapa kena bahagi dengan coefficient number? Sebab kita nak tahu mol siapa yang kita nak pilih. Sodium hydroxide ke is HCl. Okey. Okey, so yang bahagi dengan coefficient number tu habis dekat situ. Sebab apa? Sebab mol yang kita nak gunakan adalah mol yang sebenar. Yang ni lah yang kita kira tadi. So mol inilah yang saya buat bulat merah ni yang kita gunakan sebagai ratio. Ratio saya pakai pen hitam. Allah, asal panjang ni. Mana datang tulisan panjang ni? Oh, tak ada. Itu memang ada. Okey, so yang ni kita cari pula mol NaCl. Boleh faham? Guna ratio. Okey, jadi ratio dia sama. 1, 1, 1 kan. Bermaksud mol dia pun akan jadi sama. Sebab itulah soalan dia gunakan 0.35. Saya baru perasan. Okey, sebab kenapa dia kira yang ACl kan? Sebab kita nak tahu mol siapa yang paling kecil. Okey. So gunalah dapatlah 0.035 mol sebab ratio dia sama. Okey. Yang ini satu. Dia macam nilah ratio NaOH NaCl. 1 mol sama dengan 1 mol. So kalau yang ni 0.035 mol, bermaksud NaCl juga adalah 0.35 mol. Itulah ratio. Okey. Okey, dah tahu mol, boleh tak nak cari mass? Baru boleh kan? Okey, macam mana nak cari mass? Mol darabkan dengan molar mass. Okey. So 0.035 darablah dengan molar mass. Okey, so sodium chloride ni berapa? Okey, so tak perlulah saya nak kira sebab dah ada kat jawapan ini. Okey, molar mass ni 58.5. Okey. 58.5. So jawapan akhir dia akan dapatlah 2.05 gram. Okey. Itulah dia pembetulan daripada penerangan saya semalam. Sebab saya ingatkan soalan tu salah. Sebab saya tak buat calculation kan. Saya directly tengok skema jawapan. Jadi itulah masalahnya. Bila kita tak buat terus tengok skema jawapan. Sebab tu sebenarnya saya tak kisah kalau pelajar ada skema jawapan. Sebab apa? Bila kamu ada skema jawapan pun, kalau kamu tak faham macam mana dapat jawapan tu pun tiada gunanya So yang ni dekat mana markah dia? Markah dia ialah yang pertama tadi cari mol kan? Satu markah. Dapat satu markah. Ratio dapat satu markah dan jawapan akhir tadi dapat satu markah. Okey. Dah. Itu untuk yang cerita semalam. Okey, saya dah buat pembetulan. Jadi hari ini kita nak tengok esei untuk soalan negeri Johor. Okey, Johor jadi sama juga yang ni pun. Ya? Nak tanya apa? Oh, bukan nak tanya Okey. Okey, sekarang ni saya mohon setiap pelajar buka buku. Apa dia? Kenapa bagi satu cikgu? Apa dia? Tanya Lisa ni. Apa dia? Tak dengar
Cikgu, tak faham lah kenapa yang kena bagi satu tu. Oh, kenapa kena bahagi satu? Itu adalah formula dia nak tentukan limiting return. Okey, okey, limiting return. Okey, dia macam ni. Okey, kenapa nak bahagikan dengan apa? Kenapa nak bagikan dengan satu? Okey, dia macam ni kelas. Okey, mole ini menandakan okey, dia punya amount dia. Amount Okey. So dalam ini kita tengok siapa yang lebih besar kena bahagi satu ni sebab kita nak tahu siapa yang access, siapa yang limited. Okey. So dalam ni kita tengok yang lebih besar dia adalah access ini. Dia adalah access. Bila access bermaksud ada sebahagian dia yang tidak bertindak balas. Okey. Manakala sodium hydroxide ini dia kita panggil dia limiting return. Limiting return sebab volume dia punya amount dia yang paling sedikit. Amount dia paling sedikit. Saya tunjuk macam ni lah contoh Okey, so kat sini kata okey, kat sini saya katalah saya buat dalam bentuk bar lah. Ini 0.035 sodium hydroxide. Ini adalah 0.05 HCl. Okey, bila sodium hydroxide bertindak balas dengan NaOH, okey, yang akan bertindak balas dekat HCl ialah yang ini. Okey, yang bertindak balas adalah 0.035 saja. Dia akan ikut volume yang paling sedikit. So yang lebih ini kita panggil dia sebagai excess. Boleh faham Maksudnya dia lebihan excess. Yang lebih ni excess. Yang tak bertindak balas. Tak bertindak. Okey, dia tak bertindak balas. Okey. Sebab itulah mole kita kena pilih mole yang paling sedikit. Sebab mole yang paling sedikit ni adalah dia totally dia akan bertindak balas. Boleh faham tapi kalau yang lebih besar mole dia maksudnya dia excess. Excess ni maksudnya ada sebahagian dia bertindak balas, ada sebahagian tidak bertindak balas. Okey. Kenapa kena bahagi satu cikgu? Dia bukannya pasal bahagi satu tak, dia kena bahagi coefficient number. Tujuan dia ialah kita nak tahu mole siapa yang paling sedikit. Yang paling sedikit nama dia limiting return. Yang paling besar kita panggil dia sebagai excess. Lebihan. Boleh faham tu je lah penerangan dia. Okey. Sama juga kalau kamu balance equation kan, dapat tiba-tiba kat sini dapat 2, contohlah 2 coefficient number dia. Kan? Jadi kamu kena bahagi dengan 2. Okey. Depends kepada balance chemical equation kamu lah okey. So, jom kita tengok soalan ini Soalan Johor pula. Boleh? Boleh semua? Okey, sediakan dengan kertas soalan sekarang. Okey. Sekejap. Saya pun nak tengok walau okey, yang ni saya dah bagi jawapan siap-siap tapi saya akan explain macam mana dapat jawapan tu okey. Okey kelas, jom kita tengok soalan ni. Okey, setiap kali jawab soalan esei, dengar betul-betul, setiap kali jawab soalan esei tolong bawa highlighter. Bawa highlighter, paling kurang pun 2 warna lah Bawa lah 2 warna ataupun 1 warna. Cikgu tak mampu nak beli highlighter. Sekurang-kurangnya ada pembaris untuk kamu gariskan. Okey. So bila kamu baca soalan ni, gariskan apa yang dia minta. Okey, pertama sekali tengok markah. Dengar betul-betul cara nak jawab soalan esei. Pertama kali tengok markah. Markah menentukan poin yang kena ada dalam jawapan kamu. Kalau 2 markah, ada 2 poin. So sekarang kita cari poin tersebut di dalam soalan. Di manakah 2 poin tersebut? Dia kata tanya meaning of nucleon number and meaning of proton number. Nampak tak? So ini 1 markah, yang ni 1 markah. So kamu kena ada 2 jawapan. So kalau kamu bagi definition nucleon number sahaja, maka kamu akan dapat 1 markah. Okay? So apakah definition of nucleon number? So nucleon number is a total number of proton and neutron in nucleus of an atom. Paling kurang mesti kena bagi tahu in nucleus. Okay. Yang kedua, apakah maksud proton number? Proton number is number of proton.
Apa beza proton number dengan number of proton? Bahasa Melayu dia macam ni lah. Proton number ni adalah nombor proton. Okay? Nombor proton. Apa number of proton? Number of proton ialah bilangan proton. Lain kan? Bilangan proton. Lain nombor proton yang mana cikgu? Nombor proton yang ini. Contohlah P. Nombor proton ini contohnya macam ni. Ni P. So proton dia 4, 5, 6. Okey, ini 6, ini 12. Okey, ini ni proton number. Okey, ini adalah proton number. Okey. Yang atas ni nukleon number. Okey. So soalan tanyalah, apa maksud proton number? Proton number ni adalah bilangan proton. Tu maksud dia, bilangan proton. Bahasa Inggeris apa? Number of proton. Okey. Kadang-kadang pelajar dia keliru tu, proton number and number of proton. Apa benda macam sama je. Okey, dah. Okey, so in nucleus of an atom. Okey. Boleh kelas? Dapat sampai situ? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sama juga tengok markah. 2 markah maksudnya ada 2 point. Di manakah point tersebut? Okey, di manakah point tersebut? Okey, point dia adalah sebab dia minta, okey, tengok soalan pula. Elektron arrangement untuk P dan juga Q. Bermaksud ini satu markah, yang ni satu markah. Tulis kat soalan tu, satu markah, satu markah. Okey. So P apa? Okey, so tengok balik dekat soalan, tengok balik soalan dan tengok diagram tu kan. Start diagram tu kamu buat dia punya elektron arrangement. So P ni berapa? P ni 2, 4. Q berapa? 2, 6. R tu pula berapa? 2, 8, 1. Buat setiap satu tu. Okay. And then tambah lagi maklumat kat bawah tu. Ini adalah non-metal. Yang ni non-metal. Yang ni adalah metal. Nampak? Penting. Okay. Okay. Selesai yang tu So dapatlah jawapannya ni tadi. Jelas? Satu markah, satu markah. Okay. Tengok pula soalan yang seterusnya. Okay. So write the balanced chemical equation. Okay, tengok juga soalan punya markah. 2 markah bermaksud ada 2 point. Okay. 2 point. 2 point jawapan lah. Okay. Di manakah point tersebut? Balanced chemical equation. Okay. Dalam soalan esei. Soalan esei maksudnya bahagian B ataupun bahagian C. Kalau soalan tu suruh balance equation, confirm dia 2 markah. Tapi kalau bahagian structure, section A, dia boleh jadi 2 markah, boleh jadi 1 markah. Itu kalau section A lah. Tapi kalau AC je, confirm 2 markah. Walaupun chemical equation dia tak perlu nak balance. Kan? Cikgu, senang je, tak payah nak balance pun. Dapatlah 2 markah. Okay? Jadi di sini, nampak tak? Itu jawapan dia kan? Saya tak nak cerita pasal jawapan tu. Saya nak cerita macam mana dapat jawapan. Jadi di sini apa pelajar kena buat? Pelajar kena kenal pasti siapa dia Q dan siapa dia R. Boleh faham Sebab itulah kena buat apa ni? Kamu kena buat dia punya apa tadi? Dia punya electron arrangement. So Q adalah 2, 6 dan R ialah 2, 8, 1. Okay? And then apa perlu kamu buat? Okay, kita kena kenal pasti. Okay? Jadi metal ke non-metal? Dia adalah non-metal. R ialah metal. Nampak? Okey. So bila metal dengan non-metal, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk ionic compound. Boleh nampak? Ionic compound. So bila nak buat ionic compound, okay, dia nak gabung kan? Dia nak gabung, kamu kena tahu siapa produk dia. Kamu kena tahu dulu dia punya ion dia apa. Okay. So Q ni dia 26. Dia nak jadi octet kena buat apa? Kena terima berapa lagi elektron? 2. Okay, dia akan jadi 28. Disebabkan dia terima 2 elektron, elektron charge dia negatif. Jadi dia akan jadi 2 negatif. Nampak
So R pula dia metal, dia kena buang satu elektron, valence elektron. Bila dia buang satu valence elektron, dia akan jadi 28, so dia akan jadi positif. Kenapa positif? Sebab proton lebih banyak daripada elektron. Boleh faham Dia dah hilang elektron kan? Proton dengan elektron ni disama banyak. Sekarang R dia hilang satu elektron, bermaksud proton lebih banyak daripada elektron. Sebab tu charge dia positif. Okey? Okey, dah dapat Okey, kemudian nak kena buat apa? Okey, ionic equation kamu kena buat cross method. Ni cross method, silangkan dia punya apa? Charge tu tadi. Jadikan sebagai ratio. So kamu akan dapat R2Q. Nampak satu-satu saya ajar ni. R2Q. Okey. So inilah produk dia. Ini adalah produk. So bila dah tahu produk, boleh tak nak buat chemical equation? Yes, baru boleh buat chemical equation. Tapi satu lagi persoalan, kamu kena ingat, soalan isi kamu diberi predictable dekat kulit soalan. Okey. Dekat kulit soalan tu kamu akan dapat predictable. So kamu rujuk balik predictable tu, kamu tengok 26 ni siapa? So kamu akan dapati 26 ini adalah oksigen. R ni siapa? R ni adalah lithium. Sekejap ada 3 kan? Lithium, sodium, potasium. Okey, dia adalah sodium. Okey, 21281 2881. Lithium, sodium, potasium. Dia adalah sodium Okey. So, bila metal dia sentiasa atom. Bermaksud R. R tu metal kan, dia wujud sebagai atom. Tapi oksigen gas apa formula dia? O2, betul tak? Sebab itulah jadikan Q tu sebagai 2. Nampak tak? Jadi kalau pelajar tak tahu Q tu oksigen, nanti kamu buat Q je. Jadi salahlah balance equation. Sama dengan produk yang kita cari tadi. Nampak tak? So inilah chemical equation yang belum balance lagi. So seterusnya kamu kena balancekan dia, okey? So Q sama dengan 2, jadikan 2 dekat sini. So total R ada 4. Dapatlah 2 markah. Okay. Balance 1 markah. Correct formula. Dapat 1 markah. Dapat tu dia. Soalan ini nampak senang, tapi kalau pelajar tak tahu macam mana nak cari dia punya produk, habis tak boleh jawab. Ataupun pelajar tu tak tahu formula Q, kan? Dia ingat R tambah Q je. Pun dia ada salah, hilang 2 markah. Okey. Dan equation ini dia akan efek yang nombor 3. Okey, nampak tak nombor 3? Nombor 3 dia tanya apa? Mass of compound. Okey, ada 4 markah. Tengok balik soalan dia apa Okey. Bila soalan tu tanya, dengar betul-betul bila soalan itu tanya dia suruh cari mass, dia suruh cari volume, dia suruh cari number of particle. Okay. Biasanya soalan macam ni dia ada 3 markah. Biasanya 3 markah. Kenapa 3 markah? Sebab dia ada 3 langkah. Yang pertama kena cari mol, yang kedua kena buat ratio, dan yang ketiga kena selesaikan soalan. Kalau soalan tu tanya mass, carilah mass tu sama dengan apa. Nampak tak ada 3 langkah. Okey, 4 markah. 4 markah tu mungkin ada calculation yang ada 2 markah. Okey. So jom kita tengok dekat sini. Calculate the mass of compound 2.3 R. Okey. Yang pertama sekali, macam biasa cikgu kata, bila soalan tu tanya saja mass, volume ataupun number of particle, tolong tulis semula dia punya chemical equation. So 4R tambah Q2 akan dapat 2R2 apa tadi? R2Q. Okey, betul 2R2Q. Dapatnya ni, okey? Okey, kenapa kena tulis chemical equation? Sebab cikgu kata kena masukkan maklumat. Okey, so ini maklumat ni adalah mass 2.3 gram. Dan dia suruh jadi mass of compound. Tarik dekat sini, buat mass, jadikan dia tanda soal. And then apa step dia? Step dia kena cari mol untuk R. Mol untuk R.
Dah dapat mol R, baru boleh cari mol untuk R2Q, and then guna ratio boleh cari mass. Boleh nampak dia punya flow dia. Okey, so sekarang ni kita nak cari mol kan? Nak cari mol. Macam mana nak cari mol R? Senang je, apa formula dia? Nak cari mol maksudnya mass over apa? Mass Molar over mass. molar mass. Okey, so 2.3 bahagi berapa? Berapa molar mass dia? Tolong bagi tahu saya. Soalan tak bagi pun. Berapa molar mass dia? Macam mana nak tahu? Seorang tolong jawab. Ni cikgu. Ya? 23 kali 2 tambah 16. Okey, mana kamu tahu 23 16 tu? Tengok dekat predicted table. Tengok dekat predicted Predicted table. table. Okey. Selain daripada tengok predicted table, boleh tengok dekat mana? Kalau tak bagi predicted table, macam nak tahu dia punya molar mass? Okey. Tengok molar mass dia adalah ni, nampak tak dalam ni? Ni dalam ni. Yang ini adalah nukleon, betul? Nukleon number. Nukleon number samalah juga dengan molar mass. Okey. Nukleon number itu ialah molar mass. So berapa molar mass dia? So yang ni molar mass dia iaitu relative atomic mass sama dengan 23. Tambahlah 11 tambah 12. Nampak Yang tengah-tengah ni pula relative atomic mass dia ialah 16. Yang P ni relative atomic mass dia ialah 12. Nampak tak? Ni, tengah-tengah ni. Itu clue dia. Okey. Tu pun boleh cara dia selain daripada tengok predictable lah. Alright. Okey. So sekarang molar mass dia kat sini ialah R tadi apa? 23. R 23 So bahagilah dengan 23. So kamu akan dapat 0.1. 0.1. Okey. Ni. 0.1. Boleh? And then buat ratio. Ratio R dengan R2Q, yang ni 4, yang ni 2. Kalau ni 0.1, yang belah kanan berapa? Okey, kamu kiralah akan dapat 0.05. Nampak guna ratio untuk cari dia punya mol berapa. So dah tahu dah mol dia adalah 0.05 mol. Nampak? Boleh 0.05 mol. Cikgu macam mana boleh tahu 0.05 mol? Sebab R tu 2 kali ganda daripada R2Q. So kalau 0.1, separuh daripada dia adalah 0.05. Okey? Okey, so bila dah tahu dia punya 0.05 mol, boleh tak nak cari mass? Yes, boleh. Apakah formula nak cari mass? Nak cari mass sama dengan mol darab dengan molar mass. Okey. So mol adalah 0.05 mol darab dengan molar mass dia berapa? R2Q. Tengoklah predictable tadi. R23, Q16 kan? So kirakan dekat situ. Okey. R23 So 2 darab 23 tambah 16 sama dengan 0.05 darab 62 sama dengan 3.1 gram. Okey. Ini dia. Dapatlah jawapan akhir. Okey, itulah jawapan dia. Tengok skema jawapan simple je kan. Tapi sebenarnya ini step dia lah. Okey, di mana markah dia? Okey, mana tadi? Kira mol ni 1 markah, ratio 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey. Dah selesai itu. So jom kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia tanya, okey sama juga, tengok dulu markah. Ambil kau 10 markah. Kan nampak 10 markah demam terus. Allahuakbar, macam mana 10 markah ni, apa aku nak bantai ni. Sabar, tenang dahulu. Kita tengok soalan dekat mana 10 markah. Compare. Tengok soalan dia kata compare. Compare ni maksudnya bila soalan tanya saja comparison, terus dalam kepala kamu ingat buat jadual. Buat jadual, okey?
buat jadual. Jadi bila comparison mestilah kamu kena bagi tahu jawapan A dan bagi tahu jawapan B kan. Maksudnya setiap jawapan tu akan dapat 1 markah, ini pun 1 markah. Okey. Jom kita tengok soalan. Listkan dulu, highlight apa yang dia tanya. State type of covalent compound. Dekat sini sahaja ada 2 markah. Nampak tak? Satu jawapan A, satu jawapan B. Okey. Suggest an example. Okey, kamu pun bagi tahulah example A dan B. Dekat sini dah dapat 2 markah. Nampak? Dah 4 markah dah. Kan? Compare both compound. Apa yang kamu nak kena compare? Kita comparekan structure. Okey. Dapat 2 markah sebab A dengan B kan. Kita comparekan chemical bond, dia apa? Dapat 2 markah. Dan last kali kita comparekan melting point ataupun boiling point dia, yang ini pun 2 markah. Kira total semua berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Nampak tak? Dapat 10 markah. Itu dulu sebelum nak jawab essay ni kamu kena kira-kira dulu. Berapa point yang aku nak bagi ni. Okay. So barulah kita buat jadual. Okay. Ni jadual daripada skema jawapan. Okey, apa yang tak kena dengan jadual ini, kamu sepatutnya kena tambah sedikit lagi lah Tambah sikit lagi, tengok soalan. Ini nombor, saya buat nombor Buatlah nombor 1 apa? Nombor 1 tadi dia tanya type of covalent compound. So sepatutnya dekat tepi ni kamu kena tulis. Ni, tambah. Type of covalent compound. Okey, A dengan B. Okey, jom kita tengok A dengan B. Okey, yang ini adalah karbon. A tu karbon, B pun karbon. A ni apa A ni sebenarnya adalah structure of crystal. Okey. Karbon ini sebenarnya structure dia lemah. Okey, sebab dia adalah covalent compound. Boleh faham Karbon ni structure dia lemah. Dia adalah covalent compound. Okey, contohnya graphite. Okey, graphite ni apa? Graphite mata pensel kamu. Tu adalah karbon, graphite. Okey. Tapi bila dia bergabung dengan cara macam ni, bentuk ini adalah bentuk diamond ni. Yang ni. Dia gabung macam ni. Inilah bentuk kristal. Okey, ni. So kristal ni dia kuat. Walaupun dia punya atom dia adalah karbon, tapi dia kuat. Okey, very strong. Okey, very strong. High melting point. Okay, very strong lah. Okay, kenapa very strong? Sebab structure dia macam ni. Okay, so jom kita tengok soalan dia. Okay, apa beza A dengan B? A ni kita panggil dia giant molecule. Yang belah kanan adalah simple molecule. Yang belah kanan tu dia ambil yang ni je. Yang ni, satu ni dia pecahkan. Okay, giant molecule adalah gabungan daripada structure B tadi tu. Yang B tadi tu kan, dia combine dengan structure yang sama, maka ni ada bentuk 3 dimensi yang ni. Ada bentuk 3 dimensi. So, dia akan dibentuklah structure macam ni. Okey. Tu point yang nombor 1. Point yang nombor 2 dia tanya apa tadi? Dia tanya example. Ni nombor 2. So example dia siapa? Yang A tu macam salah. Okey. Okey, sepatutnya yang ni A ni. Terbalik tolong tukarkan. Yang A tu yang ni. Yang A tu adalah diamond. Yang A tu adalah silicon dioxide. Ini A tukarkan dia, terbalik. Yang tu A. Yang B tu simple. Simple ni lah water, carbon dioxide, the simple covalent bond. Tukarkan dia, terbalik nampak? Ini saya ambil skema jawapan ni. Jadi skema jawapan pun tak semuanya betul. Okey. Boleh faham Tolong betulkan yang tu. Yang ini adalah silicon dioxide ataupun diamond. Diamond kan keras kan? Sebab structure dia macam ni. Diamond tu diperbuat daripada karbon so ini adalah simple. Contohnya carbon dioxide, methane, okay, CH4 dan sebagainya lah. Okay. And then nombor 3 dia tanya apa? Nombor 3 dia tanya structure. Okay. Macam mana structure dia? Kamu pun explain lah. Dia dah lari dah.
Okey. Sabar jap. Jangan lari. Okey. Okey, nombor 3 dia tanya pasal structure. So kamu explain lah structure dia macam mana. Okey. Very large structure and then dia exist as solid. Okey. Yang simple covalent compound, small, simple, dia boleh exist as solid, liquid and gas ataupun gas. Boleh faham Tapi kalau giant molecule, dia sentiasa wujud sebagai solid sebab dia very strong. Melting point dia tinggi. Okey. Okey, jadi yang seterusnya soalan tanya chemical bond. So ini yang nombor 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini nombor 3. Nombor 3 dia suruh comparekan chemical bond. Bonding dia apa? So bagi tahulah yang ini strong covalent bond. Okay. Strong covalent bond and then there is no van der Waals force between molecule. Tapi untuk simple covalent bond, okay, dia apa ni? Covalent bond are strong in the molecule and van der Waals attraction between are weak. Okay, dia ada weak van der Waals force. Van der Waals force tu apa? Van der Waals force tu nama lain dia ialah intermolecular force. Intermolecular force. Intermolecular force ni apa? Intermolecular force adalah attraction between molecule. Molekul. Contohnya water kan? Water dengan water yang lain. Water dengan water yang lain. Okey. Water ni dia hydrogen bond Okey, contohlah kalau kamu ada molekul kan. Contohnya saya bagi yang lain lah, CH4, CH4, CH4. Okey, yang menghubungkan molekul dengan molekul ini namanya ialah van der Waals force. Van der Waals force. Okey, yang menghubungkan molekul dengan molekul. Okey, jadi kalau kita tengok balik yang giant molekul ni, dia mana ada banyak molekul sebab dia dah combine sekali, nampak tak? Dia dah bergabung sekali. So there is no van der Waals force. Sebab dia gabung terus semua macam tu dalam satu structure. Berbanding dengan simple covalent bond, dia asing-asing. Okey? Dia pecah satu-satu. Sebab tu kalau simple covalent bond dia ada weak van der Waals force, tapi kalau giant molecule there is no van der Waals force. Okey? Tapi attraction dalam dia kuatlah. Ni strong covalent bond. Strong covalent bond juga. Attraction dalam ni kuat. Ni dalam ni kuat. Ni strong. Okey? Okey. Last kali point yang terakhir ialah melting point and boiling point. Jadi kat dalam jawapan kamu tulis dah dekat tepi tu melting point and boiling point. Supaya pemeriksa tu tahu kamu cerita pasal apa. Boleh faham tak apa. Itulah. Dia jangan buat karangan, jangan buat perenggan. Buat jadual. Okey. Tulis kat situ. Melting point. Satu kotak and lagi 2 kotak yang ini. So kalau dah strong covalent bond kan, so dia ada high melting point. Manakala simple covalent bond dia ada low melting point. Okay, low melting point sebab apa? Van der Waals force untuk simple bond, untuk simple covalent bond weak. Okay, ni untuk simple covalent bond. Dia punya attraction antara molekul dia sangat rendah. Okay, alright. So bagi tahu lagi explain sikit kenapa high, because required heat required to break the strong covalent bond. Okay, a lot of heat required. Okay, manakala yang compound B, because little heat required to overcome weak van der Waals force. Okay. Alright, itu cara nak jawab soalan AC. Tengok markah, kalau comparison buat jadual. Okey kelas? Boleh slide ni saya akan kongsi dengan kamu, jangan risau. Okey, cuma saya nak explain je dia punya konsep saja Okey, jom tengok soalan nombor 10. Tengok soalan nombor 10. Okey, so soalan nombor 10, okey, dia kata diagram shows coral reef found in Cebu Island.
This coral reef are formed from salt Z. Okay. Coral reef. Okay. So coral reef ni diperbuat daripada apa? So pelajar kena ingat tulang, gigi, cengkerang ataupun shell. Okay. Termasuk coral reef ni. Apa lagi? Marble. Semua ini diperbuat daripada satu salt yang dipanggil sebagai apa dia? Kalsium karbonat. Okey? Kalsium karbonat. Sebab itulah kalau kamu tengok iklan dekat TV, okey, ada iklan kan, kalau iklan susu, dia kata untuk membina kaya dengan kalsium. So pelajar jangan keliru. Okey, susu ni bagus, dia kaya dengan kalsium untuk membina tulang. Bukan kalsium yang logam tu, bukan tapi kalsium ion. Itu pelajar kena faham. Kan? Sebab saya pernah pelajar nak buat eksperimen, dia tanya, cikgu boleh tak kalau makanan ni kita hancurkan dia, hancur-hancur, and then kita nak tarik logam dia, kita guna magnet, boleh tak? Mana boleh? Dalam makanan memanglah ada logam, tapi logam ion, bukannya logam metal tu, kamu kena ingat. Okey? Okay. Dah ada logam ion tu. So kalau tulang kena minum makanan yang kaya dengan kalsium ion. Antaranya susu lah. Okay. Tu maksud dia. So semua yang saya listkan ni diperbuat satu-satu salt yang dipanggil kalsium karbonat. Kalsium karbonat is insoluble salt. Okay. Tulang, gigi, kuku kita, semua ni. Okay. Sebab kalau gigi kita ni, kalau kamu tak gosok gigi, dia ada bakteria. Bakteria tu akan hasilkan asid. Asid bertindak balas dengan kalsium karbonat, dia akan hasilkan salt, karbon dioksida dan juga water. Sebab tu gigi kita mereput. Sebab dia bertindak balas dengan asid yang ada dalam mulut kita. Boleh faham tak? Betul, gigi berlubang, gigi reput, kena cabut gigi. Okay? Sebab ada tindak balas kimia dalam tu. Tapi dia slow reaction lah, dia lambat Okey, jom kita tengok balik soalan. So soalan dia kata 2 markah, maksudnya ada 2 point. Di manakah point tersebut? Meaning of salt, satu lagi name of insoluble salt. Okey. 1 markah, tulis ni, tolong ikut cara saya 1 markah, 1 markah. Labelkan dulu kat soalan tu, conteng. Okey. Barulah kamu ingat balik. Okey, apa maksud salt? Salt ni ialah dia adalah compound form when hydrogen ion daripada acid, from acid, replace with metal ion ataupun ammonium ion. Ada pelajar tanya, cikgu kena ada ke ammonium ion ni? Yes, wajib kena ada. Okay, dia kena replace by metal ion or ammonium ion. Okay, itulah dia salt. Maksud soalan dekat sini adalah salt tu asalnya daripada acid. Salt tu asalnya daripada acid. Okay, contohnya HCl bertindak balas dengan magnesium, akan dapat magnesium chloride tambah hidrogen gas. Okey, ini asid. Nampak tak? Okey, asid. Okey, asid ni pula dia punya hidrogen ion ni, hidrogen ion ini replace by metal ion. Okey. Replace by metal ion ataupun ammonium ion lah. Okey. So akan dapatlah salt. Nampak tak? Jadi garam ini asalnya daripada asid. Okey. Bukannya cikgu macam mana nak buat garam cikgu? Pergi ambil air laut, lepas tu kamu pun jemur dia sampai dia kering, dapat garam. Bukan, itu evaporation. Okey. Dia asalnya daripada asid. So kena ada tindak balas asid baru hasilkan garam. Boleh faham So dapat satu lagi example of insoluble salt. So pelajar kena ingat balik, insoluble salt siapa? Insoluble salt ni senangnya, ingat pah chloride. Siapa dia? Lead chloride, silver chloride, Hg chloride. Okay, Hg2Cl2. Okay, satu lagi PCB, pantai cahaya bulan sulfate. Siapa dia? Lead sulfate, calcium 2 sulfate. Satu lagi B tu apa? Barium sulfate. Okey. Ini adalah contoh-contoh insoluble salt. Okey.
Lagi satu ialah apa ni? Carbonate salt. Okey, carbonate salt. Okey. Semua carbonate salt adalah insoluble kecuali kecuali sodium carbonate, kecuali potassium carbonate, kecuali amonium carbonate. Yang ini soluble. Okey, kecuali yang ini. Selain daripada tu semuanya insoluble. Okey, boleh faham So bagilah satu contoh, dapatlah satu markah. Okey. Jom tengok soalan yang seterusnya. Okay. So diagram 10.2 shows apparatus setup for the reaction of hydrochloric acid with solid salt Z. Okay, jadi tindak balas ni acid dengan solid salt Z. Okay, kamu tengok tindak balas. Nampak tak ada lime water ataupun air kapur? Lime water ni dia tak ada benda lain. Dia mesti nak uji carbon dioxide gas. Dia tak ada fungsi lain dah. Nak uji lime water, nak uji carbon dioxide gas. Okey. Bermaksud asid apa yang bertindak balas dengan apa dapat karbon dioksida gas. Bertindak balas dengan siapa? Okey, asid kalau dia bertindak balas dengan sesuatu chemical, satu bahan dapat karbon dioksida gas, tidak lain dan tidak bukan dia akan bertindak balas dengan metal carbonate. Okey. Dia bertindak balas dengan metal carbonate. So asid bertindak balas dengan metal carbonate akan dapat carbon dioxide gas, dapat water, dapat salt. Okey. Asid bertindak balas dengan metal carbonate dapat ni lah. Okey. So ini tadi saya dah bagi tahu lah, ini sebenarnya adalah kalsium carbonate. Okey, ini HCl. Jadi dapat produk dia iaitu dalam ni carbon dioxide gas. Okey. So dia kata salt Z contain calcium element. Sebenarnya soalan ini dah bagi clue dah. Dia kata calcium element bermaksud dia punya cation dia adalah kalsium. Cikgu macam mana nak tahu dia ada karbonat? Okey, sebab dia hasilkan karbon dioksida kan. Bila hasilkan karbon dioksida bermaksud dia punya anion dia ialah karbonat. Okey, dia dah bagi clue dah kat situ And then soalan tanya, what is the salt Z and the gas release during the reaction? Okey. Yang ini kalau bagi tahu jawapan dapat satu markah, gas release pun dapat satu markah. Okey. So sebab itulah solid Z ialah kalsium carbonate. Dia dah bagi tahu clue. Gas yang terhasil sebab lime water iaitu carbon dioxide. Okey. Dapatlah satu markah, satu markah. Nampak tak kat situ? Boleh ke ataupun saya laju sangat? Okey. Boleh, cikgu. Boleh. Okey, good. Saya terus tunjuk jawapan sebab saya tak nak, kalau saya nak tulis satu-satu jawapan kan dengan pen saya ni, dia drag masa. Okey, jadi baik saya tunjuk jawapan lepas tu saya terangkan. Okey, sebab saya nak conteng-conteng pun dah makan masa Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Jawapan tu nanti jangan tengok lagi. Okey. Okey, tengok soalan 10B. 10B. Okey, tengok tajuk dia pasal apa? Dia kata experiment to study factor effect rate of reaction. Okey. So kamu pun terus kena recall. Faktor ni ada apa? Ada 5 faktor yang kita belajar Okey, yang pertama size of reactant, yang kedua concentration of solution, yang ketiga apa? Temperature, lagi satu? Katalis. Satu lagi? Katalis, cikgu. Okey, katalis betul. Satu lagi adalah pressure pressure. Tapi dalam SPM chemistry ni kita fokus pada 4 ini saja. Pressure kita tak fokus lah. Okey. So apa yang perlu kamu buat? Okey, tengok soalan, tengok jadual dahulu, apakah yang dia ubah. Okey. Apakah dia punya manipulated variable? MV dia siapa? Apa yang diubah dekat dalam ni? So kalau kamu tengok dia ada MV, dia ada fixed variable. Fixed variable ni adalah faktor apa yang tidak diubah. Okey. Kalau kamu perhatikan, highlight tengok soalan dia. Okey, dalam soalan ini dia menggunakan zinc powder. Nampak tak?
Tiga-tiga eksperimen menggunakan zinc powder bermaksud ni fixed variable Size of reactant adalah fixed variable. Okay. Apa lagi? Okay, yang seterusnya kita tengok pula the concentration 0.1 mol sulfuric acid, 0.1 mol sulfuric acid, 0.1 mol sulfuric acid. Bermaksud concentration juga adalah fixed variable. Maksudnya dia tak ubah size, dia tak ubah concentration. Okay. Yang ketiga, kita tengok pula. Tiba-tiba pula dekat eksperimen yang nombor 2 ni kan, ada copper 2 sulfate. Bermaksud ini ialah catalyst. Okay. Tiba-tiba, okay, dekat eksperimen nombor 3, dia tambahkan dia punya temperature. Bermaksud eksperimen yang nombor 3 ni, dia menggunakan temperature sebagai faktor. Nampak tak? So siapakah yang manipulated variable yang kita ubah adalah catalyst dan juga temperature. Kenapa nak tahu ni cikgu? Sebab kita nak tahu apa faktor yang kita ubah. So ada dua benda yang kita ubah di dalam ni, iaitu catalyst dan juga temperature. Dan kita tengok pula masa yang diambil. Lagi pendek masa, lagi tinggi rate of reaction. Ni pendek, lama sikit, paling lama kan. Maksudnya rate of reaction nombor 3 lagi tinggi daripada rate of reaction yang nombor 2. Nombor 2 have higher rate of reaction compared to experiment 1. Maksudnya eksperimen yang paling pantas ialah eksperimen nombor 3, yang kedua pantas eksperimen nombor 2 dan yang paling perlahan eksperimen nombor 1. Okey? Sebab nombor 1 ni dia tak tambah catalyst, dia tak tambah temperature, okey? So barulah kita tengok soalan. Okey. Tengok soalan. So soalannya ialah tengok dahulu 4 markah. Bila 4 markah kena ada 4 poin. Ingat tu. 4 poin. Okey, mana 4 poin tersebut? Jom kita cari sama-sama. Write the chemical equation. Ingat saya kata kalau chemical equation saja confirm 2 markah. Okey. Yang kedua, calculate average rate of reaction. Average rate of reaction, eksperimen 1 1 markah, eksperimen 2 1 markah. Jadi dapatlah 2 markah Nampak tu? So total semua 4 markah. Boleh faham tak macam mana kita nak buat essay ni? Okay, kita kena tengok dulu dia punya markah dia. And then barulah daripada soalan tu kamu tulis siap. Ini 1 markah, ini 1 markah supaya tak tertinggal. Okay. So buatlah chemical equation antara zinc dengan sulfuric acid. Okay, jadi saya rasa tak perlu saya nak terangkan macam mana. So yang ni dapat 2 markah. Kenapa 2 markah? Yang pertama kamu balancekan dia dengan betul. Yang kedua chemical formula untuk setiap compound tadi betul. Okay, chemical formula betul. Formula sulfuric acid betul, zinc betul. Okay, dapat 2 markah. And then dia minta calculate average rate of reaction. Nampak macam mudah saja kan? So pelajar kena tahu macam mana nak kira average rate of reaction. Apa formula dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa formula dia? Apa bahagi apa? Tolong bagi tahu. Umairah? Apa formula nak kira average rate of reaction? Isfahan, apa formula nak kira average rate of reaction? Apa bahagi apa? Cikgu. Ya? Volume of gas produced bahagi time. Okay, good. Terbaik. Okay, Afiqah terima kasih. So volume ataupun changes of volume lah Changes of volume. Volume siapa? Volume hydrogen gas ni. Kan? Volume hydrogen gas. Bukannya apa ni kita kena cari volume hydrogen gas. Bahagi dengan perubahan masa yang kita dapat. Okay? Perubahan masa. Jadi, ada tak soalan yang bagi tahu volume? Tak ada kan? Volume of gas. Mana ada? Dia tak? Oh ni, masa dia ambil untuk mengumpul 30. Okey, dia dah bagi tahu volume. Ni dekat sini, tak payah kira.
Okey, dia kata data ni adalah 30 cm3 of gas. Nampak tak? Jadi volume dah tahu 30. Volume 30. Jadi untuk setiap eksperimen ini volume dia adalah 30. Okey? Sebab itulah kamu tengok formula dia. Okey, tengok dekat sini volume H2 bahagi dengan temperature. Okey. Akan dapat 30 cm3 bahagilah dengan berapakah masa yang diambil tadi. Okey. So masa dia, mana masa dia? Okey. Ni masa dia yang bawah tu. Ni eksperimen 1 kan. So eksperimen 1 bagilah dengan 20 second akan dapatlah 1.5 cm3 ni. Yang nombor 2 pun sama. Volume hydrogen gas bahagi dengan time taken akan dapat 30 sebab 30 tu sama je bahagikan dengan masa dia 12 tu. Okey, 12 second akan dapatlah 2.5 cm3 per second. Okey. Yang ni 1 markah, yang ni 1 markah. Okey pelajar? Harap jelas Okey, yang seterusnya. Okey, soalan tanya apa? Soalan kata sketch. Bila sketch tak, dia lain sketch dengan plot. Kalau plot kena ada kertas graf. Plot kena ada graph paper. Kalau sketch no graph paper, okey? Tak perlu graph paper. Ada 2 markah, so kamu kena buat graph, okey? So graph ni macam mana nak tahu apa against apa? Okey, tengok dekat sini. Dia kata volume against time. Nama yang disebut dahulu ni confirm dia adalah paksi Y, nama yang disebut kemudian itu adalah paksi X. Itu je cara dia. Okey. Dia kata volume against time. Maksudnya volume tu adalah paksi Y, times tu adalah paksi X. Okey. Jadi buatlah macam ni. Okey. Mula buat dahulu dia punya paksi Y, paksi X, and then kamu kena labelkan. Label ni, dua-dua ni kamu labelkan, baru dapat 1 markah. Satu lagi markah adalah bila graf kamu betul, dapat markah yang kedua. Okey. Nampak tak volume dia sama tinggi? Volume sama tinggi sebab kat sini 30 cm3. Faham? Okey. Curve ini dia bergantung kepada faktor. Okey, siapa yang ada faktor 1 dengan 2 tadi? Kalau kita tengok eksperimen 1 dengan 2, eksperimen 2 ada catalyst kan? Eksperimen 2 ada catalyst. Jadi disebabkan itulah eksperimen 2 is more steeper. Okey. Nampak the more steeper. Dia hilang. Sekejap. Sabar. Okey, sebab itulah eksperimen 2. Ya Allah. Mana tadi? Sebab tu eksperimen 2 ni ada more steeper more steeper sebab ada catalyst. Eksperimen 1 no catalyst. Okey. Jom kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Nampak tak 10 markah? Okey, 10 markah ni jangan terkejut pula Okey, dia suruh buat explanation in term of collision theory. Collision theory. Ini pun famous ni. Kalau keluar tajuk rate of reaction memang akan tanya collision theory lah. Okey. Collision theory. Okey, kenapa 10 markah? Sebab soalan yang pertama. Okey, satu lagi soalan ini. Kalau perasan nampak tak tu? Soalan pun tak betul. Soalan tak betul cikgu ini nak tengok yang mana satu, yang atas ke yang bawah? Okey. Okey. 1 dan 2. 1 dan 3. 1, 3 apa? Temperature. Okey, betul, saya faham. Okey, yang ini satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris kan? Okey, betul lah. Okey, so eksperimen yang nombor 1 adalah tengok yang nombor 1 ni 5 markah. Yang nombor 2 ni 5 marks. So total semua ialah 10 markah. Okey. Total semua ialah 10 markah. So kita gariskan dulu soalan minta apa.
Okay, dia kata in each case state the factor affect the rate of reaction. Tu yang nombor 1. Yang ni 1 markah. Dan yang nombor 2, sebab ada 2 kan, ada 2 maka dapat 2 markah lah. Satu soalan 1, satu soalan 2. Yang ni ada 2 markah. Yang kedua, explain the difference in the rate of reaction. Okay, ada 10 markah. Maksudnya balance tadi adalah 8 markah lah. Okay, balance ni 8 markah. 8 markah tu 4 untuk eksperimen yang atas, 4 untuk soalan yang nombor 1, 4 lagi untuk soalan yang nombor 2. Okay. So nombor 1 kamu kena tandakan dulu apa faktor dia. Nombor 1 ni faktor dia adalah catalyst. Dan yang nombor 2 ni kalau kamu tengok balik table, faktor dia adalah temperature. Okay, temperature. Okay, so untuk soalan yang nombor 1, okay, dalam skema jawapan saya lupa nak tambah. Kamu kena nyatakan apakah faktor dia. So faktor dia buat kat atas ni, faktor, okay, catalyst. Okay, dapat 1 markah. Okay, and then barulah explain in term of collision theory. Okay, so bila nak explain in term of collision theory, yang mula-mula sekali kamu nyatakan dahulu compare dia punya rate of reaction. Okay, nak explain in term of collision theory kena dalam bentuk comparison. Maksudnya higher than apa, lower than apa So buatlah experiment 1, rate of reaction experiment 1 higher than experiment 2. Betul ke? Rate of reaction in experiment 1 higher than experiment 2. Apa hal pula? Okay. Terbalik, minta maaf Rate of reaction in experiment 1 lower. Pembetulan. Lower than experiment 2. Okay. Dan bila kita sebut rate of reaction ni, dia jawapan ni 2 je. Higher ataupun lower. Jangan sebut faster. Rate of reaction experiment 1 faster than experiment 2. Salah. Okay. Ni pun bila saya marking jawapan pelajar, banyak kali saya terperasan rate of reaction of experiment 1 is slower. Slower tak boleh. Bukan slower Dia higher ataupun lower sahaja. Okay. So experiment 1 lower than experiment 2. Okay. And then kalau faktor dia catalyst kan. Faktor dia catalyst kamu kena nyatakan siapakah catalyst tersebut. So catalyst present in experiment 1. In experiment 2. Ini tadilah yang faktor tadi. Dah dapat 1 markah Ini yang faktor kan, tadi dia minta faktor apa kan? Catalyst present. Okay. And then yang seterusnya bagi tahu apakah yang catalyst tadi buat. Yang pertama kena nyatakan siapa catalyst present. Okay. Yang kedua kena nyatakan apa yang catalyst tadi lakukan. Okay. So catalyst tadi dia buat apa? Dia lower the activation energy, provide the alternative paths in experiment 2. Okay. Satu lagi saya nak tambahkan. Okay, tolong nyatakan siapakah nama catalyst. Kadang-kadang dapat markah Catalyst is present in experiment 2 is siapa? Tu. Copper to sulfate solution. Okay. Copper to sulfate solution. Nyatakan siapakah nama catalyst tu. Kadang-kadang dapat markah. Okay. And then yang seterusnya, bila dah catalyst, bila dah activation dah rendah kan, activation energy dah rendah, so apa yang jadi ialah more colliding particles can achieve lower activation energy. Okay, can achieve lower activation energy. Sebab apa? Sebab graf kamu tadi dia macam ni, daripada tinggi, sekarang ni dia dah jadi rendah, dia jadi macam ni. Okay. So bila rendah maka banyaklah partikel. Ini energi ni energi. Ini reactant, ini produk. So dalam ni ada partikel ni. Partikel. So banyaklah partikel yang boleh capai activation energy ini. Okay. Dan last sekali adalah kalau faktor the catalyst terus lompat kepada frequency of effective collision. Okay. Kalau catalyst kamu nak explain, tak perlu nak cerita pasal
Sebab dia ada dua tau. Satu frequency of collision, satu lagi frequency of effective collision. Okay, kalau guna catalyst, terus frequency of effective collision. Okay. So bila kamu cerita tentang frequency of effective collision, tolong nyatakan siapa nama partikel tersebut. Boleh faham Okay, satu lagi saya nak tekan kat sini. Apakah kesilapan pelajar? Kalau pelajar jawab macam ni salah. And zinc. Salah. Allahu Akbar. Kenapa salah cikgu? Sebab terlupa tulis atom ni. Kan ada ni. Atom dengan ion tu kena ada. Okay. Frequency of effective collision between hydrogen ion and zinc atom in experiment 2 higher than experiment 1. Okay. So dapatlah 5 markah dekat situ. Okay. Alright. So untuk soalan yang lagi satu ialah compare eksperimen 1 dan juga eksperimen 3 eksperimen 1 dan juga eksperimen 3. So ni tadilah apakah faktor dan dia suruh explain kan. Okay, so eksperimen 3 ni bagi tahulah dulu apa faktor dia. Apa faktor dia? Faktor dia adalah temperature Faktor adalah temperature. Dapatlah 1 markah dekat situ. Okay, and then ingat point yang pertama mesti cakap pasal rate of reaction. Siapa yang lebih tinggi? Okay, so yang pertama in term of rate of reaction adalah experiment 3 higher than experiment 1. Ni baru betul. Jawapan yang tadi salah Yang nombor 1 tadi kan. Okay, higher. Ingat tu? Higher ataupun lower saja. Okay, so bila faktor the temperature, ayat yang pertama adalah ceritakan dulu tentang temperature. Temperature siapa yang lebih tinggi? So, temperature experiment 3 higher than experiment 1. Nampak Higher than experiment 1. Okay, selepas temperature, apakah keyword yang seterusnya? Mesti cerita tentang kinetic energy of particle. So, ceritalah siapa yang lebih tinggi. So, kinetic energy of particle in experiment 3 higher than experiment 1. Okay. Okay, yang nombor 4 tu saya tak pasti kena ada ataupun tidak jawapan ni. Okay. Rasanya syllabus baru ada kot. So, more colliding particles can achieve the activation energy. Okay. More colliding particle achieve the activation energy. Okay. So, saya tak sure kenapa dia guna ayat ini sebab yang ni dah ada satu graf. Ada satu graf tapi saya tak sure lah. Belajar macam tak belajar pun graf tu Okay, dah ada satu graf lah. Tapi rasanya tak wajib ni ayat tu Okay. Dan yang seterusnya cerita tentang frequency of collision between siapa ingat? Bila cerita tentang frequency of collision and frequency of effective collision, mesti kena nyatakan siapa partikel dia tadi. Between zinc atom dan juga hydrogen ion. Between hydrogen ion and between zinc atom. Okay. Increase. Okay. Ataupun higher than experiment 1. Okay. Okay, boleh? Itu adalah faktor temperature. So, hari ini kita dah belajar macam mana nak explain collision theory based on catalyst dan juga based on temperature. Okay, ada dua lagi kan, buat ulang kaji, iaitu apa dia? Macam mana nak explain kalau faktor dia size of reactant. Yang kedua, macam mana nak explain kalau faktor dia concentration. Okay, kena buat ulang kaji lah yang tu. Okay, ada lagi tak? Okay. Boleh kita hari ni ambil 12.30 Boleh tak semua? Gigih lagi tak? Boleh Okey. Kita nak berjuang berhabisan ni, nak SPM lah. Lepas ni kamu tak jumpa dah subjek chemistry. Okay, melainkan kamu sambung matrikulasi ke, kamu masuk college Marah Banting ke, jumpalah. Okay. Kalau tukar bidang, tak jumpa dah chemistry Okay. So soalan nombor 11. Dalam chemistry, tajuk elektrochemistry ni adalah tajuk favourite saya lah. Okay. Kamu mesti ada tajuk favourite kamu kan. Saya memang suka tajuk elektrochemistry. Okay.
Apa lagi? Tajuk acid and base. Saya suka. Apa lagi Tajuk thermochemistry. Apa yang ada calculation saya suka. Okay. Apa lagi? Carbon compound pun saya suka. Okay, banyak chemical reaction, banyak chemical equation kena hafal tu kan. Okay. Alright. So jom kita tengok soalan ini macam mana nak selesaikannya. Okay, ini ialah apa? Voltaic cell. Kenapa voltaic cell? Sebab dia tidak menggunakan power supply. Dia tak ada dry cell dekat dalam tu. Dia yang ada adalah, ni adalah voltmeter. Okay. Apakah ciri-ciri voltaic cell? Voltaic cell must using different type of electrode. Okay, dia mesti menggunakan electrode yang from different type of metal. Okay, electrode dia mesti tak sama. Yang kedua mesti diperbuat daripada metal. Okay, kalau kamu taruh dekat situ plastik ke apa ke, dia tak jadi. Okay, and then dia ada yang ini kita panggil dia sebagai okay, yang ni dia ada dua lah. Yang pertama kita gunakan salt bridge, satu lagi kita menggunakan porous pot. Okay, ini adalah porous pot. Kalau mana-mana pelajar yang tak pernah jumpa porous pot ni dia macam bentuk test tube. Dia macam test tube, dia corong tu, okay, macam test tube. Tapi dia material dia diperbuat daripada pasu. Kalau kamu pernah jumpa pasu bunga, kan, kalau kat rumah kamu ada pasu bunga kan, material dia samalah. Okay, sebab tu namanya pasu berliang. Okay, porous pot. Okay, okay. So yang ini okay, jadi di sini adalah dia menggunakan dua jenis elektrolit lah. Dan kalau kamu perhatikan elektrolit ni cation dia kena ikut metal yang kita gunakan. Okay, kalau metal tu kita gunakan copper kan, copper masih direndam dalam solution yang depan ni pun ada copper. Tapi tak kisahlah, copper tu sulfate boleh, copper tu nitrate boleh, copper tu chloride boleh. Okay, yang penting kena ada copper ion dalam tu. So kalau metal yang kita gunakan adalah zinc, dalam solution dia mesti kena ada zinc. Okay, so tak kisahlah zinc tu chloride boleh, zinc chloride boleh, zinc nitrate boleh. Yang mana-mana yang boleh ni lah, bentuk aqueous solution lah. Okay, so ni adalah introduction. Okay, so apa yang pelajar kena tahu? Okay, jom kita tengok daripada awal. Saya tak tengok soalan lagi Okay, antara zinc dengan copper, kamu kena tengok balik electrode potential series. Okay, tengok dia punya E0 ni, electrode potential series ni. Siapa yang lebih negatif? Tengok dalam ni, bawah ni. Siapa yang paling negatif? Zinc kan? So yang paling negatif ni bermaksud dia lagi mudah undergoes oxidation. Apa maksud oxidation? Dia mudah release elektron. Okay, so kalau zinc tu oxidation, automatically yang bawah ni dia akan jadi reduction. Apa maksud reduction? Dia akan gain elektron. Boleh faham Jadi sekarang antara zinc dengan copper, siapa yang lebih negatif? Zinc, betul? Bermaksud zinc dia lawan dengan copper, nak tengok siapa yang lebih negatif. So yang menang adalah zinc, maka zinc lah yang akan release elektron. Nampak? Dia akan release elektron, elektron masuk dan siapa yang akan terima elektron. Boleh nampak So isu dia di sini adalah siapa yang nak terima elektron. So kamu tengok balik elektrolit. Ni tengok elektrolit. Okay. Kamu list down kan dia punya ion. So dalam ni ada Cu2+, ada H+, ada OH ion. Ni saya padam sekejap. And then ada sulfate ion. Okey. Sekarang ni bagi tahu saya siapakah dalam empat ion ni siapa yang akan terima elektron? Seorang tolong jawab. Nur Insyirah. Ion yang manakah akan terima elektron? Dia nak pass button ni, nak pass button. Siapa yang nak terima elektron ni? Apa dia? Ada 4 ion dalam tu, siapakah yang akan terima elektron? Ni basic konsep ni kita recall balik. Hydrogen. Okey, cubaan yang baik tapi salah. Yang lain? Okey, kenapa copper?
Kenapa bukan hydroxide ion? Kenapa bukan sulfate ion? Ada jawapan tak? Yang elektron negatif. Okay, good. Okay, kalau kamu tengok dalam ni, okay, nampak tak sulfate ion dengan hydroxide ion ni charge dia negatif kan? Negatif ni bermaksud elektron dia lebih banyak daripada proton. Boleh faham? Total number dalam compound tu, elektron dia lebih banyak daripada proton. Jadi bila elektron lebih banyak, maka secara tak langsung dia tak layak terima elektron. Okay? Reject lah, orang kaya mana layak terima elektron. Boleh faham Okay, so sekarang copper to ion dia akan lawan dengan hydrogen ion. Okay, jadi antara copper to ion dengan hydrogen ion, kamu tengok dia punya electrode potential series. Okay, standard electrode potential, sorry. Tengok dia punya standard electrode potential. Siapa yang paling negatif, siapa yang paling positif, dia lah yang layak terima elektron. Okay, so kamu dapati bahawa copper ni positif 0.34 volt. Hydrogen ni tak payah cari, kita tahu dah dia adalah 0 volt. Nampak hydrogen ni dia tengah-tengah. Dia sebagai penanda aras lah dia tengah-tengah, dia 0.0. Okey, jadi antara copper to ion dengan hydrogen ion, siapa yang lebih positif, maka Cu2+ betul. So Cu2+ lah yang akan terima elektron. So, kenapa penting ni? Cikgu, kenapa penting nak kena tahu siapa yang terima elektron? Sebab kita nak buat dia punya half equation. So, bila copper terima elektron, dia akan jadi apa? Dia akan jadi Cu2+ tambah 2 elektron akan dapat Cu. Nampak? Apa jadi dengan zinc? Zinc ni sebab dia release elektron kan? So, zinc dia akan jadi Zn2+ dan juga 2 elektron. Nampak? Ini dia punya half equation. Okay, siapa yang release elektron maka dia ialah anode. Siapa yang terima elektron dia adalah cathode. Boleh faham? Dapat sampai situ? Faham tu. Okay, siapa yang release elektron maka dia adalah oxidation. Siapa yang terima elektron maka dia adalah reduction. Nampak tu? Okay, ada dah dua maklumat kan? Ada dua maklumat. Okey dah. So, jom kita tengok soalan. Ambil kau. Belum tengok soalan lagi Okay, so what is the meaning of redox reaction? Okay, jadi saya dah tunjuk jawapan sesiap lah. So, kamu kena hafal lah Redox reaction is the oxidation and reduction occur simultaneously ataupun occur at the same time. Maksudnya dalam satu reaction tu kena ada oxidation dan reduction serentak. Sebab kamu kena ingat ada setengah reaction dia hanya ada oxidation je. Ada setengah chemical reaction dia hanya ada reduction sahaja. Jadi kalau ada oxidation sahaja tak ada reduction maka dia bukan redox reaction. Okey? Kena ada kedua-duanya sekali dan dia berlaku dalam masa yang serentak. Okey? Okey, turun bawah balik. Saya tak tahulah, saya kalau guna OneNote ni kadang-kadang dia terlari Okay. Okay, dah Alright. So identify the negative terminal. Identify negative terminal and positive terminal. Maka di sini dua markah lah. Satu markah. Okay, pelajar, cikgu nak tanya, faham tak tadi yang cikgu ajar? Macam mana nak tahu positif negatif? Siapa yang release elektron? Siapa yang release elektron maka dialah negatif terminal. Siapa yang terima elektron dia adalah positif terminal. Boleh faham? So yang terminal manakah yang akan jadi negatif? Maka yang akan jadi negatif ialah zinc. Terminal mana yang akan jadi positif? Dia adalah copper. Okay. Kenapa zinc tu negatif? Sebab dia yang release elektron. Okay. Yang tempatnya terima elektron maka dia adalah copper lah. Alright. Soalan seterusnya, write the overall ionic equation. Overall ionic equation. Okay, nak buat overall ionic equation, kamu kena totalkan half equation tadi. Macam mana cara dia? Macam ni Kamu ada zinc, Zn2+ tambah 2 elektron, tambahkan dengan Cu2+ tambah 2 elektron, dapat copper.
buat persamaan serentak untuk hapuskan elektron. Jadi elektron dia dah sama, maka potong saja. And then mana compound yang tinggal tu kamu just tambah saja. So zinc tambah Cu2 plus dapat zinc 2 plus tambah Cu. So inilah kamu punya apa ni? Kamu punya ionic overall ionic equation. Okay. Dapatlah 2 markah dekat situ. Kenapa 2 markah? Macam tadi dah saya kata, dalam essay asalkan chemical equation saja terus dapat 2 markah. Dengan syarat dia punya formula betul dan dia punya equation tadi dah balance. Okay? Balance. Okay. Saya proceed lagi kepada soalan yang seterusnya. Okay, masih lagi soalan yang sama, tapi dia kata cell notation. Alah, dia lompat balik. Masih lagi soalan sama, tapi yang ni dia tanya cell notation, okay? Ya, cell notation. Okay, turun. Mana ni? Okay. So, cell notation. Okay, ini cara dia nampak cell notation, okay? Ni. Cell notation ni, ya Allah. Hei, apa masalah kau ni? Okay. Pakai mouse. Mana tadi? Okay, tu yang nombor 2 tu. Cell notation. Okay, macam mana nak buat cell notation? Okay, cell notation ni nampak tak? Dia ada 4 pecahan. Okay, dia ada 4 pecahan Yang belah kiri tu zinc, nampak tak? Zinc belah kiri tu mestilah anode dan di sebelah kanan mestilah tempat di mana berlakunya cathode. Okay. Yang belah kiri ni mestilah anode. Yang di sebelah kanan mesti cathode. Okay. Kemudian dia mestilah yang belah apa hal sama kiri kanan ni? Okay, saya kena buat perbetulan. Tersilap Sama pula. Ni Cu2 plus ni. Saya buat baru. Bukan ni Zn. Okay. Solid. And then dia punya apa? Ion dia dalam electrolyte dia apa? Aqueous. Kena ada physical state, okay? And then siapa tadi dekat cathode? Cathode adalah ada solution namanya Cu2 plus ion, aqueous. Okay, and then dia punya electrode dia adalah copper. Okay. So yang ni electrode. Yang tengah-tengah ni ialah aqueous solution. Yang belah kanan tadi apakah electrode dia? Okay. Right. Dan di sebelah kiri mesti anode dan di sebelah kanan mesti cathode. Okay. Itu dia. And then yang seterusnya calculate the standard electrode potential cell. Okay, standard electrode potential cell pelajar kena ingatlah dia punya formula. Okay. Sebab itulah penting pelajar kena tahu yang mana satu anode dan yang mana satu cathode. So ambil sahaja value daripada cathode iaitu positif 0.34, tolakkan dengan value yang ada pada anode tadi iaitu negatif 0.76. So akan dapatlah jawapan akhir dia 1.1 volt. Kena ada unit, okey? Dapat satu markah. Okey, selesai sampai situ Okey ke? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk sesi tengah pagi ni ni satu lagi ni. Ni pun satu lagi juga nak cerita Dah, boleh tak? Soalan last ni. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey, boleh. Alright. Okey, jom tengok dekat sini soalan ni So, kalau kamu perhatikan dalam sel A dengan sel B, yang manakah dia punya elektrod dia tak sama? Yang manakah elektrod dia tak sama? Sel A.
Sel A. Jadi bila elektrod dia tak sama, kemudian diperbuat daripada metal kan. So maksudnya sel A ni adalah voltaic cell. Dia adalah voltaic cell, and automatically yang sel B ni sebenarnya dia adalah electrolytic cell. Boleh faham? Electrolytic cell. Okay, so electrolytic cell dia kena ada power resource. Dia kena ada dry cell. Problem dia sekarang ni adalah dia tak ada power resource. Okay, so yang akan jadi yang supply power dia dekat dia adalah sel A ni tadi. Sebab sel A voltaic cell. Sel A ni dia boleh run chemical reaction by itself. Okay, dia boleh tanpa ada power supply pun dia boleh melakukan tindak balas. Okay, so sama je dengan konsep tadi. Ada zinc dengan copper. Zinc dengan copper. Ni langkah yang pertama. Tengok dia punya standard electrode potential dia. Kalau yang more negatif, maka dia adalah anode. Okay, yang copper ni standard electrode potential dia adalah dia more positif. Bermaksud dia akan jadi cathode. Okay, so anode dekat siapa yang release elektron, maka dia adalah negatif terminal. Dia release elektron kan, dia negatif terminal. Okay, negatif terminal. So elektron akan mengalir macam ni lah. So secara tak langsung copper ni adalah positif terminal. Jelas? Okey, jom tengok dekat belah kanan. Okey, untuk electrolytic cell senang je. Okey, kalau power supply dia datang daripada negatif terminal, maka dia akan jadi negatif terminal. Nampak Nampak power supply dia ni. Ni yang ni daripada sini pergi ke bawah kan. Dia akan jadi negatif terminal. Kalau elektrod tu dia datang daripada positif terminal, maka secara tak langsung dia akan jadi positif terminal. Itu je. Nampak tak? Okey. Dah selesai yang tu Okey. Soalannya sekarang adalah dekat apa benda ni? Soalan ni sekarang ni ialah dekat apa ni? Apa yang lari ni? Okey. Okey, soalannya sekarang ni ialah dekat apa? Dekat electrolytic cell ni, kamu kena ingat electrolytic cell ni dia ada 3 faktor. 3 factors. Dia ada 3 factors, okey? Okey, faktor yang pertama dia kena bergantung kepada standard electrode potential. Faktor yang kedua adalah concentration. Faktor yang ketiga ialah type of electrode. Okay. So kalau kamu tengok electrolytic cell, dia menggunakan elektrod dia daripada metal, bermaksud dia adalah faktor yang nombor 3. Dia yang nombor 3 Okay. So sekarang kita kena buat half equation. Buat half equation dahulu Penting half equation. Okay, jom tengok dekat yang belah kiri sel A. Dekat zinc tadi dah release elektron kan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi zinc akan hasilkan elektron. Nampak? Okay. So dekat cathode anode cathode. Okay, cathode lah. Dekat cathode di sebelah kanan ini, okay, siapakah yang akan terima elektron? Ini tadi. Macam kita belajar tadi lah, siapa yang akan terima elektron? So, dia datang daripada sini lah. Cu2+, H+, SO4 2- hydroxide ion. Okay. Dua-dua ni pangkah sebab tak layak terima, and then yang hidrogen pun pangkah sebab copper Cu2+ ni dia punya electrode potential dia adalah more positif. Jadi bermaksud dekat sini ion Cu2+ yang akan terima elektron. Dia akan terima elektron. Jadi dia punya equation dia adalah Cu2+ tambah 2 elektron dapat Cu. Nampak tak? Bermaksud dekat sini makin lama dia makin tebal. Ni lama-lama ni surface ni makin lama makin tebal sebab dia dilapisi oleh copper ion. Okay. Yang zinc ni pula lama-lama dia akan menipis. Okay. Lama-lama dia akan menipis. Dia jadi tinggal itu je. Okay. Lama-lama dia akan menipis. Okay. Cuba tengok di sebelah kanan. Sebelah kanan ni adalah electrolytic cell. Okay, electrolytic cell.
Okey, dalam electrolytic cell ni tadi kita dah tahu kan ada 4 ion. Okey. Ion yang bercharge positif dia akan attracted to padam dulu garis-garis halus dalam ni. Okey. Bagi nampak sikit. Okey. Tu dia. Okey. Tengok ion yang bercharge positif akan tertarik dekat negatif terminal. Okey. Hydrogen ion dan akan tertarik dekat sini lah. Ion yang bercharge negatif akan tertarik dekat positif terminal. Dia akan tertarik dia akan move towards negative terminal untuk positive ion. Negative ion akan attracted towards positive terminal. Okay. Alright. So soalan di sini, which ion are selectively discharged? Okay. Untuk electrolytic cell yang bercharge negatif nama dia cathode. Yang bercharge positif namanya anode. Okay. Cathode kawasan yang terima elektron, anode kawasan yang release elektron. Okay. So tengok dekat sini siapa yang nak pilih ni antara Cu2+ dengan H+. Cu2+ yang akan discharge. Kenapa Cu2+ discharge? Sebab Cu2+ have electrode potential more positive. Okay. More positive than electrode potential of H+. Okay. Yang SO4 dengan OH tu dah pergi dekat sebelah. Okey, antara OH dengan SO4 tu minus, kalau kamu tengok dalam siri, okey, kena pilih yang more negatif pula. Okey, yang ni yang akan discharge adalah hydroxide ion. Hydroxide ion yang akan discharge. Tapi dalam isu ini, dua-dua tak discharge. Alamak. Kenapa cikgu? Kenapa dua-dua tak discharge? Dua-dua tak discharge sebab dia menggunakan elektrod. Metal elektrod, okey. So metal ni yang akan bertindak balas. So siapa metal ini? Metal ini copper kan? Okey, maka dia yang bertindak balas. Maka dia akan jadi copper. Okey, copper akan hasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Yang di sebelah kanan ini dia akan jadi Cu2+ tambah elektron dapat Cu. Nampak ni dia. Okey. So paling kurang pun kamu mesti kena tahu nak buat dia punya ionic equation. Okey, ionic equation inilah yang menentukan dia punya jawapan nanti. Okey. Dah selesai kat situ lah ionic equation. So dia panjang sedikit sebab apa nak cerita ada dua sel dalam tu Okey, jom tengok soalan ada 6 markah. So 6 markah dia tanya apa ni? Compare. Okey, bila compare je buat jadual. And then dia nak tanya product form. Okey, in term of product, ni koma sebenarnya. Product. Okey, and then dia tanya product form, observation and half equation. Ada 3 benda ni Product form, observation dan juga half equation. So setiap satu ni 2 markah. Sebab ada 2 point kan. Okay. So yang pertama dia tanya product form. Apakah product form dekat anode sahaja? Anode sahaja. Jadi kamu kena tahu. Dekat sel A ni anode dia siapa? Sel A ni anode dia. Saya pakai color biru ini dia punya anode. Okay. Dekat sel B siapa anode dia? Anode dia yang ini. Okay. Nampak Yang itu. Highlight 1, 2, 3. Ni. Yang saya buat color pink ni. Inilah anode dia. Okay. So kamu hanya perlu tengok yang ini sahaja. Equation yang bawah ni saja Okay. Soalan yang pertama dia tanya product form. Okay. Tengok equation ini. Produk dia siapa? Zinc 2+ ion. Okay. Tengok equation ini. Produk dia siapa? Produk dia ialah Cu2+ ion. Nampak? Sebab itulah jawapan dia ini. 1 markah, 1 markah. Okay, sebab itulah cikgu kata penting kena buat half equation untuk setiap terminal tu.
Dekat setiap terminal tu pelajar kena tahu dia punya equation dia apa Daripada equation tu kita tahu dia punya produk dia apa. Okey, yang kedua dia tanya observation. Observation ni maksudnya nyatakan apa yang berlaku. So bila zinc dia dah melarut, lama-lama dia become thinner lah. Okey. Zinc dah jadi zinc ion kan? So dia akan become thinner. Okey, tengok yang belah kiri ni pula. Yang belah kiri ni copper jadi copper to ion. So sama juga dia pun akan jadi thinner sebab dia dah melarut. Okey, lama-lama dia akan menipis. Lama-lama copper ni dia akan menipis. Okey. Dia jadi macam tu je. Okey. Alright. So become thinner. Copper pun sama become thinner. Okay. And then last sekali dia tanya half equation dekat setiap anode. Jadi half equation tadi saya dah tunjuk Ini half equation dia. So tulislah half equation. Okay, satu markah. Satu markah. So total semua ialah 6 markah. Okay. Dapat 6 markah. Okay. So kalau kamu tak faham, pening tolong tengok balik ulang tayang kelas kita ni lah. Okay. So jom kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir Okay, ni adalah application Application dia kata Farida house is located at seaside. Okey, rumah dia dekat pesisiran pantai. Ingat rumah yang pesisiran pantai ni kalau apa-apa saja material yang diperbuat daripada besi dia mudah berkarat. Kereta pun mudah berkarat. Okey, and then she has a problem when her steel doorknob, okey, dia punya tombol pintu tombol pintu always need to be replaced due to rusting and occur faster at that area. Okay, so as a Farida's friend suggest a way to solve the problem. Electrolysis concept. Okay, so sekarang dia kata kalau tombol pintu tu kan dah berkarat, macam mana kita nak repair balik tombol pintu tu supaya dia jadi berkilat semula. Jadi tindak balas dia macam ni kelas. Okay, ni namanya electroplating. Okay, ni tajuk dia di bawah electroplating. Electroplating ni adalah kamu kena ada dry cell and then satu anode, satu cathode. Okey, tengok bahan yang kamu nak electroplate tu kamu kena letakkan dia dekat di sebelah cathode. So ini adalah tombol pintu. Macam tu lah tombol pintu. Okey, tombol pintu dan rendamkan dia di dalam electrolyte. Okey. Ingat ini positif, negatif. Yang belah kiri ni adalah anode, yang belah kanan adalah cathode. Anode ini adalah bahan yang kita gunakan untuk salut dekat ni. Kita gunakan untuk salut dekat tombol pintu ni. Terpulanglah kamu nak guna bahan apa. Kalau nak guna copper lah so dalam kes ni kita gunakan copper lah. Guna copper boleh, guna silver boleh. Tapi ada tak dia kata nak dia tanya bagaimana je kan. So you have option lah. Nak guna copper boleh, nak guna silver pun boleh. Selalunya copper ataupun silver lah. Okay, so bila anode dia copper, bermaksud solution yang kita gunakan pun mesti kena ada copper. So selalunya pakailah copper to sulfate solution. Okay, ni macam ni lah. Nampak tak? Copper to sulfate solution. So apa yang berlaku nanti dekat copper ni ialah, okay, ni anode kan? Okay, dekat anode nanti tindak balas dia adalah ini dia akan jadi Cu2 plus tambah elektron. Okay. So dia akan hasilkan elektron pergi sini. Nampak? Okay. So di sini ada apa? Ada 4 ion. Cu2 plus, kita ada H plus, sulfate ion, hydroxide ion. Dua-dua ni reject dan yang akan selectively discharge adalah Cu2 plus. Kenapa Cu2 plus discharge? Sebab dia punya standard electrode potential is more positive. Selalunya pelajar confuse ni lah. Okay. Kalau dekat cathode kena pilih yang more positif. Okay. So Cu2 plus. Jadi equation di sini ialah Cu dia terima elektron kan? Sorry.
ion tu Cu2+, so dia akan jadi Cu2+ tambah 2 elektron akan jadi Cu. Sebab itulah yang pergi dekat sini ialah copper Dia kata tebal lah. Ni copper. Copper ni warna dia brown. Nampak? So lama-lama kamu punya tombol pintu tu pun disaluti oleh copper. Okay? Nampak So bila kamu dah ada idea ni, barulah kita tengok jawapan dia Okay, jom tengok jawapan dia. Pertama, sebelum buat eksperimen, kamu kena cleankan dahulu. Clean the copper electrode. Setiap kali nak buat elektrolisis, kamu kena cleankan dulu dia punya surface tu biasa buat dalam practical tu kan. Okay. So clean lah. Kalau ada 2 electrode, dua-dua tu kamu kena cleankan dia. So clean the copper electrode dan juga steel knob with sandpaper. Okay. And then pour 500 cm3 of 1.0 mol per cm3 copper to sulfate. Ni tadi tadi saya guna copper to sulfate kan. Okay. So dekat sini kalau kita guna solution kena bagi tahulah berapa mol dan juga berapa volume dia. So kita gunakan 1.0 mol per m3 dan juga 500 cm3. Okay. Okay. And then yang seterusnya copper electrode as anode while the knob as cathode. Kena nyatakan siapa yang kamu gunakan sebagai anode, siapa yang kamu gunakan sebagai cathode. Cikgu macam mana nak tahu? Senang je. Yang nak disalur, hendak disadur, mesti dekat cathode. Bahan yang digunakan untuk sadur, yang menyadur, dia dekat anode. So kalau kamu nak salutkan dia dengan emas, emas tu kena letak dekat anode. Kan? Nak layerkan dia dengan emas kan? Emas tu letaklah dekat anode so yang ni seterusnya immerse the copper electrode. Immerse copper electrode with battery by using connecting wire. Yang lain ni saya rasa kamu biasa jumpa lah kot dia punya prosedur. And then connect the copper electrode and steel knob with two battery using connecting wire lah. And then rotate the steel knob slowly with low current. Reason dia kenapa ni? Kenapa kena rotate dan juga low current is used? To increase the effectiveness of electroplating. Dalam past year yang sebelum ni selalu ditanya how to increase the quality ataupun the effectiveness of electroplating. Jawapan dia adalah kena rotate yang pertama dan yang kedua kena menggunakan low current. Rotate tu kena rotate slowly. So ni dia kena rotate lah ni rotate. So selesailah tajuk kita section C. Lama juga saya membebel daripada pukul 10.30 2 jam ambil kau. Tapi tadi pun mula nak dekat pukul 11 kan. Kelas, ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya. Tanya apa? Kalau soalan yang ni sel B tu, kiranya sel B ni dia macam tempat untuk transfer je lah kan dia punya elektron, maksudnya elektron daripada zinc pergi ke copper dekat sel B, lepas tu dia pergi juga, lepas tu daripada copper sel B yang positif terminal tu pergi ke copper yang dekat betul. Antara lah. Ataupun bahasa mudah ni saya tambah sikit. Sebenarnya sel A ni dia positif sebab copper. Positif sebab dia sambung dengan positif terminal, negatif sebab sambung dengan negatif terminal. Sebenarnya sel A ni dia adalah bateri kepada sel B. Tanpa sel A, sel B itu tidak berfungsi. Nampak Dia adalah bateri kepada sel B tadi. Itulah sebenarnya. Bezanya kita tak gunakan bateri, kita gunakan sel A. Lagi ada apa-apa lagi nak tanya?
Okey. Saya tahulah saya tahu banyak information yang yang saya masukkan. Nak buat macam mana kan? Dia bergantung pada soalan lah. Kalau soalan tu complicated, banyaklah yang nak kena diterangkan. Okey. Sebab itulah apa yang perlu kamu buat sekarang ialah cuba nanti tengok balik ulang tayang video yang kita rekod sekarang ni, nanti ulang tayang balik sambil tu buat soalan kamu tu. Okey. Itulah dia cara untuk ulang kaji pelajaran. Okey. Sekarang ni dah bukan masa untuk kamu nak study sendiri lah. Sebab aku tak peduli, aku nak habiskan juga chapter. Sekarang ni baru study chapter 5 ni, chapter 6 tak masuk lagi. Bukan, sekarang ni adalah masa untuk kamu study berdasarkan kita punya discussion. Okay. Apa yang kita discuss itulah yang kamu study. Itu cara dia. Sebab kalau kita baca satu-satu daripada buku teks, ada benda yang tak masuk. Okay. Tapi kalau kita discuss yang ni, benda yang selalu ditanya. Okay. So, itu sahajalah cikgu rasa sampai tengah hari ini.